Jangan lupa like, subscribe untuk sambungan kisah ini Hati Merah 2. Kadang-kadang, kehilangan bukan bila seseorang mati, tapi bila dia masih hidup, cuma tak lagi nampak kita sebagai anaknya. Nama aku Aina, umur 23 tahun. Aku tinggal di Petaling Jaya bersama Mak Salmah, ibu kandung aku. Sekurang-kurangnya, itulah yang orang tahu. Tapi dalam rumah kecil yang sunyi ini, aku bukan anak. Aku cuma penyewa yang tak diundang. Setiap pagi, bila aku turun ke dapur, bau kopi panas dan sambal tumis Mak semerbak di udara. Tapi bukan untuk aku. Aku cuma lalu, ambil roti kering, dan diam. Mak tak pernah tegur aku kecuali untuk bagi arahan. Jangan lupa bersihkan lantai. Jangan sentuh launi, ni untuk Faris. Ya, Faris, anak lelaki kesayangan Mak. Bukan abang kandung aku, tapi Mak jaga dia sejak kecil lepas kematian jiran sebelah rumah. Faris pandai, sopan, dan pandai ambil hati. Semua yang aku bukan, sekurang-kurangnya pada mata Mak. Kadang-kadang aku coba ingat bila semuanya mula jadi begini. Dulu waktu aku kecil, Mak selalu peluk aku waktu aku demam. Dia pernah nyanyi lagu, Suasana Hari Raya, dengan senyuman manis masa aku umur 7 tahun. Tapi lepas ayah tinggalkan kami, semuanya berubah. Mak mula senyap, mula dingin, dan akhirnya, mula buat aku rasa aku bukan darah daging dia. Aku pernah dengar dia bisik pada jiran. Kalau bukan sebab arwah suami aku tak akan bela Budani. Kata-kata tu berdesing dalam kepala aku bertahun-tahun. Budak ni, bukan Aina. Bukan anak dia. Cuma beban. Satu malam, aku balik lewat dari kerja. Aku kerja sambilan di kafe kecil dekat Subang. Bila aku buka pintu, aku dengar suara Mak dan Faris ketawa. Mereka makan nasi lemak sama-sama, tengok drama TV 3. Aku senyum kecil. Aku coba dekatkan diri, tapi bila Mak nampak aku, ketawa dia mati serta-merta. Kau dah makan ket luar kan? Jangan ganggu kami. Aku hanya angguk. Tapi dada aku bergetar macam kaca retak. Aku naik ke bilik, duduk dalam gelap, dan tanya diri sendiri, apa salah aku sebenarnya? Pagi esoknya, masa aku nak keluar kerja, Mak tegur aku, tapi bukan dengan lembut. Aina, jangan balik lewat malam ni. Rumah ni bukan hotel. Aku tunduk. Baik, Mak. Dia tak jawab. Hanya berpaling, terus sibuk lipat kain baju Faris. Aku keluar dengan mata yang dah mula berair. Di luar, hujan turun halus. Langit kelabu, macam perasaan aku. Aku jalan ke stesen bas sambil fikir. Mungkin suatu hari nanti Mak akan rindu aku bila aku tak ada lagi. Petang itu, hujan makin lebat. Aku dapat mesej dari Faris. Mak suruh kau balik cepat. Dia tak sihat. Aku terus ambil cuti, naik bas, dan berlari dalam hujan ke rumah. Tapi tak sempat sampai, aku nampak sesuatu dari jauh. Sebuah kereta putih berpusing laju di selekoh depan jalan rumah kami. Dan aku nampak Mak di situ, berdiri sambil cuba melintas. Semuanya berlaku terlalu pantas. Bunyi brek, bunyi hentaman, dan tubuh Mak terpelanting ke tepi jalan. Astagfirullah, aku jerit, kaki aku kaku. Aku berlari sekuat hati, peluk tubuh Mak yang basah kuyup dengan darah. Mak, tolong buka mata Mak. Wah, Aina ni. Tapi dia hanya hembuskan nafas lemah, dan mata dia terbuka perlahan. Dia tengok aku, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, dia sebut nama aku dengan lembut. Aina. Di hospital. Faris datang dengan muka cemas. Doktor cakap Mak masih hidup, tapi kritikal. Aku duduk di luar bilik kecemasan, tangan aku menggigil. Faris pegang bahu aku. Kita kena doa, Aina. Aku angguk, tapi dalam hati aku berkecamuk. Kenapa sekarang baru dia panggil nama aku? Kenapa bila nyawa dia di hujung barulah aku dapat dengar suara tu lagi? Malam itu, aku duduk di luar ward dengan mata tak lepas dari pintu itu. Setiap kali juru rawat keluar,
Aku rasa jantung aku berhenti sekejap. Pagi keesokan, doktor kata Mak sedar. Tapi dia lemah dan tak boleh bercakap banyak. Bila aku masuk ke bilik dia, Mak pandang aku lama. Air mata dia mengalir. Aina, dia bisik perlahan. Maafkan Mak. Aku terdiam. Air mata aku jatuh tanpa aku sedar. Aku genggam tangan dia kuat-kuat. Untuk pertama kali dalam hidup aku, rasa macam aku ada Mak semula. Tapi aku tak tahu, inilah permulaan perubahan segalanya. Karena apa yang akan Mak katakan selepas ini, akan ubah seluruh hidup aku. Mak masih terbaring lemah atas katil hospital. Bunyi mesin monitor berirama perlahan. Aku duduk di tepi, genggam tangan dia erat. Dia renung aku lama, seolah-olah nak pastikan aku betul-betul dengar setiap perkataan yang akan keluar daripada bibirnya. Aina, selama ni Mak banyak salah pada kau. Aku tunduk. Air mata aku terus menitis ke tangan dia. Mak jangan cakap macam tu. Yang penting Mak hidup. Itu dah cukup. Dia senyum nipis. Tapi mata dia lain. Ada berat, ada rahsia. Kau tak tahu semua, Aina. Kau tak tahu kenapa Mak tak boleh sayang kau macam Mak sayang Faris. Aku angkat kepala, dada aku bergetar. Kenapa, Mak? Apa salah Aina? Mak tarik nafas dalam. Sebab, kau bukan anak kandung Mak. Dunia aku berhenti sekejap. Bunyi mesin monitor pun seolah-olah jadi sayup. Aku pandang wajah Mak, cuba cari tanda yang dia bergurau. Tapi tak, wajahnya serius, tenang, dan penuh penyesalan. Kau anak kakak Mak, arwah Mariam, sambungnya perlahan. Dia meninggal masa bersalin. Suami dia waktu tu, dia lari, tak muncul langsung. Mak yang ambil kau, sebab tak nak orang kampung cakap buruk. Aku terkedu. Nafas aku jadi pendek. Jadi, selama ni, Mak tipu Aina? Mak mengangguk perlahan, air mata menitis dari tepi mata. Mak cuba jadi ibu yang baik, tapi setiap kali tengok kau, Mak nampak muka Mariam. Adik Mak sendiri. Dan rasa bersalah tu buat Mak jauhkan diri. Aku tunduk, genggam tangan dia lagi kuat. Tapi kenapa Mak tak pernah beritahu? Aina hidup bertahun-tahun fikir Mak benci Aina. Mak tahu dan Mak salah. Suaranya makin perlahan. Tapi sekarang Mak cuma nak satu, maaf. Aku tak tahan lagi. Aku peluk Mak dengan hati yang pecah berderai. Mak, Aina tak pernah benci Mak. Aina cuma nak Mak peluk balik, macam dulu. Dan kali ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Mak balas pelukan aku. Tangannya lemah, tapi hangat. Malam tu aku balik rumah sekejap untuk ambil baju dan barang. Rumah sunyi. Faris masih di hospital. Aku duduk di ruang tamu, tengok gambar lama. Gambar aku, Mak, dan Faris masa kecil. Baru aku sedar. Dalam setiap gambar, pandangan Mak pada aku memang lain. Bukan benci, tapi berat dengan kenangan yang dia sendiri tak sanggup tanggung. Aku tarik nafas panjang, pandang siling, dan bisik. Aina maafkan Mak. Asalkan Mak sembuh. Esoknya, aku kembali ke hospital awal pagi. Tapi bila aku sampai di ward, juru rawat tengah kecoh. Aku nampak Faris berdiri di luar bilik Mak. Muka dia pucat, mata merah. Aina, dia sebut nama aku dengan suara serak. Mak, dia pengsan semula. Aku terus berlari masuk ke bilik. Doktor tengah bagi bantuan pernafasan. Aku tak mampu buat apa-apa kecuali menangis dan doa dalam hati. Ya Allah, jangan ambil dia lagi. Belum sempat Aina tebus semua dosa ni. Tapi takdir tak pernah tunggu kesiapan hati manusia. Beberapa menit kemudian, mesin monitor berbunyi panjang. Semuanya senyap. Mak Salmah dah pergi. Hari pengkebumian dia hujan renyai. Aku berdiri di tepi kubur, pegang payung kecil, tengok tanah merah ditimbus perlahan-lahan. Orang kampung ramai datang. Ramai yang ucap takziah, tapi aku tak dengar apa-apa. Dalam kepala aku cuma terngiang suara dia di hospital. Maafkan Mak.
Bila semua orang dah balik, aku masih berdiri di situ. Faris datang dekat, letak tangan di bahu aku. Aina, Mak dah tenang. Dia sempat pesan satu perkara sebelum dia pengsan semula. Aku pandang dia dengan mata sembab. Apa dia? Faris keluarkan sesuatu dari poketnya. Sampul surat lama, warna kekuningan. Dia suruh aku bagini pada kau bila dia dah tak ada. Aku ambil sampul tu perlahan. Tangan aku menggigil. Di depan tertera tulisan. Untuk Aina, rahsia terakhir dari Mak. Malam tu aku balik rumah seorang diri. Suara hujan masih kedengaran di luar. Aku duduk di bilik dan buka sampul perlahan-lahan. Di dalamnya ada dua benda. Sekeping surat dan satu gambar lama. Gambar seorang bayi dalam pelukan seorang wanita muda. Di belakang gambar tertulis, Aina Maryam, hari pertama. Aku buka surat tu. Tulisan tangan Mak Salmah. Aina, kalau kau baca surat ni, itu maknanya Mak dah pergi. Maaf sebab sembunyikan semuanya begitu lama. Mak takut kehilangan kau. Tapi ada satu hal lagi yang Mak tak pernah beritahu sesiapa. Ayah kandung kau masih hidup. Aku terdiam. Surat tu terus sambung. Dia tinggal di Johor sekarang. Namanya Rahim. Dulu dia tinggalkan Maryam sebab salah faham. Tapi sebelum dia pergi, dia janji akan cari kau bila kau besar nanti. Mak tak pernah beritahu dia tentang kau sebab Mak takut dia rebut kau dari Mak. Aku terpegun, dada aku sesak. Jadi, selama ni, ayah aku masih hidup? Aku pandang gambar tu semula. Banyak soalan datang serentak. Kenapa Mak rahsiakan? Kenapa sekarang baru aku tahu? Tapi satu perkara aku pasti, aku kena cari dia. Aku kena tahu siapa sebenarnya aku. Esoknya, aku cakap pada Faris, aku nak pergi Johor. Nak cari ayah kandung aku. Faris terdiam, tapi dia angguk. Kalau itu yang buat kau tenang, aku teman. Kami naik kereta pagi-pagi. Perjalanan panjang, tapi hati aku tak tenang. Setiap kali tengok jalan raya, aku rasa takut, teringat kemalangan Mak. Tapi aku tahu, perjalanan ni bukan untuk lari dari masa lalu. Ini perjalanan untuk faham siapa aku sebenarnya. Sampai di Johor, kami berhenti di kampung kecil dekat Mersing. Aku tunjuk surat Mak pada seorang pakcik di warung. Pakcik kenal orang nama Rahim bin Iskandar. Dia pandang aku lama, kemudian angguk perlahan. Rahim? Dia tinggal dekat hujung kampung sana. Tapi, dia sakit sekarang. Tak keluar rumah sangat. Aku rasa jantung aku jatuh ke perut. Faris genggam tangan aku. Kau pasti nak jumpa dia hari ni. Aku angguk. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kami jalan ke rumah kecil kayu di hujung kampung. Aku nampak seorang lelaki tua duduk di beranda, pandang laut jauh di hadapan. Aku berdiri beberapa langkah di belakang, kaki menggigil. Encik Rahim. Dia toleh perlahan. Wajahnya berparut usia, tapi mata dia masih tajam. Ya, siapa kamu? Aku ambil nafas dalam. Air mata aku jatuh sebelum sempat aku tahan. Saya, Aina, anak Maryam. Dia terdiam lama. Nafasnya tersekat. Maryam, dia ulang nama tu perlahan, kemudian matanya berkaca. Kau, anak dia? Aku angguk. Ya. Dan saya datang bukan untuk salahkan sesiapa. Saya cuma nak kenal siapa ayah saya. Dia bangun perlahan, datang dekat, dan peluk aku dengan tangan yang menggigil. Anak aku, akhirnya aku jumpa juga. Aku menangis sekuat hati. Untuk pertama kali dalam hidup aku, pelukan seorang ayah terasa nyata. Tapi dalam hati aku tahu, perjalanan ini baru bermula. Sebab setiap rahasia yang terbongkar, akan bawa rahasia lain di sebaliknya. Pelukan ayah terasa lama. Hujan renyai-renyai mula turun semula di luar rumah kayu itu. Seolah-olah langit pun nak sama menangis dengan kami. Aku masih tak percaya. Lelaki yang aku peluk ni, yang rambutnya dah penuh uban, adalah darah daging aku sendiri.
Dia lepaskan pelukan perlahan, pandang wajah aku lama. Wajah kau, sama macam arwah Maryam, katanya, suara dia bergetar. Mata tu, senyuman tu, semuanya sama. Aku senyum samar, tapi air mata aku tak berhenti jatuh. Mak Salmah yang jaga Aina sejak kecil, ayah. Dia yang besarkan Aina bila semua orang tinggalkan. Ayah tunduk. Aku tahu, aku cari kamu dulu, tapi Salmah halang aku. Dia kata kamu dah pindah jauh. Aku fikir mungkin kamu dah ada kehidupan sendiri. Aku terdiam. Hati aku bercampur, marah, sedih, lega. Semua rasa datang serentak. Ayah, kenapa tinggalkan arwah Mak Maryam dulu? Dia menarik nafas dalam. Pandangan dia kosong ke arah laut. Itu semua salah faham, Aina. Masa tu, aku muda dan bodoh. Aku kerja jauh, dan ada orang fitnah Maryam curang. Aku tak percaya dia, aku marah, aku tinggalkan. Tapi bila aku tahu kebenaran, semuanya dah terlambat. Dia dah tiada. Aku menunduk, genggam hujung kain tudung aku kuat-kuat. Jadi, ayah tahu tentang aku lepas tu? Dia angguk perlahan. Salmah yang beritahu, tapi dia tak benarkan aku jumpa. Dia kata kalau aku betul sayang kamu, aku biar dia jaga. Dia janji akan besarkan kamu dengan baik. Aku terima, tapi aku menyesal setiap hari. Suara dia pecah. Aku boleh nampak betapa penyesalan tu makan jiwa dia dari dalam. Faris yang dari tadi diam, baru bersuara. Pak Cik Rahim, kalau betul Aina darah daging Pak Cik, dia berhak tahu semua. Ada apa lagi yang arwah Mak Salmah tak sempat cakap? Ayah pandang Faris sekejap, kemudian dia masuk ke dalam rumah. Lepas beberapa menit, dia keluar bawa satu kotak kecil kayu lusuh. Dia letak depan aku. Dalam ni semua surat-surat lama. Dari Salmah, dari Maryam, dan ada satu lagi rahasia yang mungkin berat untuk kau tahu. Aku buka kotak tu perlahan. Dalamnya ada surat-surat, gambar, dan satu fail lama. Di atasnya tertulis nama seseorang, Faris bin Iskandar. Aku angkat kepala. Kenapa nama Faris ada dalam ni? Ayah tunduk. Sebab Faris, bukan siapa yang kamu sangka. Aku pandang Faris, dia nampak sama terkejut. Apa maksud ayah? Ayah tarik nafas panjang, tangan dia bergetar. Faris bukan anak yatim seperti yang Salmah bagi tahu kamu dulu. Sebenarnya, dia anak lelaki aku juga. Aku kaku. Dunia berpusing sekejap. Apa? Selepas Maryam meninggal, aku pernah coba bina hidup baru. Tapi perkahwinan tu singkat, dan istri aku meninggal masa lahirkan Faris. Masa tu aku tak mampu jaga bayi sorang-sorang. Jadi Salmah tolong aku, dia ambil Faris, besarkan dia macam anak sendiri. Aku pandang Faris. Dia kelihatan pucat, sukar percaya dengan apa yang baru didengar. Maksudnya, kita adik-beradik kandung. Ayah angguk perlahan. Ya, Aina. Kamu dan Faris adik-beradik seayah. Semuanya senyap. Hanya bunyi hujan yang jatuh di bumbung zinc. Aku rasa dada aku sesak. Semua memori, semua pertengkaran kecil, semua pandangan Mak terhadap kami, tiba-tiba semuanya masuk akal. Faris duduk di lantai, muka dia tenggelam antara tapak tangan. Patutlah Mak selalu lebihkan aku, sebab dia tahu. Aku menunduk. Air mata aku jatuh tanpa henti. Dia bukan pilih kasih, Faris, dia cuma coba lindungi rahasia ni. Malam itu aku tak boleh tidur. Aku duduk di ruang tamu rumah ayah, tengok gambar lama yang baru aku jumpa dalam kotak. Satu gambar menunjukkan Mak Salmah peluk aku dan Faris masa kami kecil. Di belakang gambar, tulisan tangan Mak. Dua anak yang aku jaga, dua jiwa dari darah yang sama. Semoga mereka saling menyayangi bila aku tiada. Aku tutup mulut aku, coba tahan tangisan. Mak, dia bukan jahat. Dia bukan kejam. Dia cuma manusia yang terlalu banyak rahasia dan luka.
Pagi esoknya, ayah ajak kami ke kubur arwah Maryam. Tempat itu sunyi, cuma angin laut yang lembut meniup rumput liar di sekitar batu nisan. Aku duduk di sebelah kubur tu, letak bunga kecil. Mak Maryam, aku bisik perlahan. Aina datang. Anak mak datang. Air mata jatuh atas tanah. Aina maaf sebab lambat datang. Tapi Aina janji, lepas ni Aina akan jaga ayah, jaga Faris. Aina takkan biar keluarga ni hancur lagi. Faris berdiri di sebelah aku. Dia pegang bahu aku dan angguk. Kita keluarga, Aina. Tak kira apa jadi. Aku senyum kecil walau hati masih berat. Sekurang-kurangnya, kali ini aku tahu siapa diri aku. Bukan anak yang tak diingini. Bukan beban. Tapi anak dua wanita yang berani. Satu melahirkan aku, satu membesarkan aku. Masa kami nak balik, ayah tiba-tiba rebah di tanah. Ayah, aku menjerit. Lutut aku terus jatuh ke tanah. Faris cepat-cepat peluk dia. Dia sukar bernafas, tangan dia menggigil. Aina. Faris. Aku genggam tangan dia erat. Ayah, jangan cakap apa-apa. Kita bawa ayah ke hospital. Tapi dia senyum lemah. Dah, cukup. Aku dah tenang sekarang. Aku dah jumpa kamu berdua. Air mata aku mengalir deras. Ayah, tolong jangan pergi, baru Aina jumpa ayah. Tapi dalam hembusan terakhirnya, dia sempat ucap sesuatu dengan suara yang hampir hilang. Aina, cari kebenaran tentang kemalangan Salmah. Itu bukan kemalangan biasa. Lepas tu, dia diam. Aku terpegun. Dunia tiba-tiba jadi kabur. Faris peluk aku kuat-kuat, tapi aku masih terkejut dengan kata-kata terakhir tu. Bukan kemalangan biasa? Apa maksud ayah? Siapa yang sebenarnya menyebabkan Mak Salmah dilanggar hari itu? Adakah orang lain terlibat? Hati aku mula rasa takut, tapi dalam masa yang sama, api dendam kecil mula menyala. Aku janji dalam hati, aku akan cari kebenaran tu, walau apapun yang terjadi. Hujan turun lebat malam tu. Aku duduk sendirian di bilik ayah, dengan surat-surat dan gambar berselerak atas lantai. Ayah baru saja dikebumikan petang tadi. Aku masih boleh dengar gema suara imam, masih rasa tanah merah di tapak tangan. Tapi yang paling jelas terngiang dalam kepala aku ialah kata-kata terakhir dia. Cari kebenaran tentang kemalangan Salmah, itu bukan kemalangan biasa. Aku tak tahu dari mana nak mula, tapi aku tahu satu perkara. Aku tak akan tenang selagi tak tahu siapa yang buat semua ni. Faris ketuk pintu perlahan. Aina, kau oke? Aku angguk kecil, walau mata aku masih bengkak. Faris, ayah cakap kemalangan mak bukan kebetulan. Kau ingat tak, hari tu siapa yang pandu kereta tu? Faris tunduk lama. Aku cuma tahu kereta tu jenis Honda putih. Polis kata pemandu tu lari, tak dapat dikesan. Tapi masa aku pergi hospital hari tu, ada seorang juru rawat cakap sesuatu yang pelit. Aku pandang dia, jantung berdegup laju. Apa dia cakap? Katanya, malam tu ada seorang lelaki datang hantar mak ke hospital. Tapi lepas tu, dia hilang. Dia tak bagi nama, cuma tinggalkan kad kecil. Aku terkejut. Kad apa? Faris keluarkan dompet, dan dari situ dia tunjuk satu kad lusuh. Di atasnya tertulis, Iskandar Holdings SDN BHD. Dan di bawahnya, nama seseorang, Haris Iskandar, pengarah urusan. Aku renung kad tu lama. Iskandar. Nama tu terasa tak asing. Aku coba ingat, dan tiba-tiba aku teringat sesuatu. Faris, nama penuh kau Faris bin Iskandar, kan? Dia terdiam. Matanya membulat perlahan. Ya, tapi ayah pernah cakap nama tu dipilih oleh Salmah sendiri. Dia kata ayah kandung aku dah meninggal. Aku letak kad tu di atas meja. Suara aku perlahan tapi tegas. Kalau nama atas kad ni Iskandar, dan kau pun guna nama tu, mungkin dia bukan orang asing. Mungkin dia ada kaitan dengan kita.
Keesokan harinya kami berdua ke alamat yang tertera atas kad itu. Sebuah bangunan besar di tengah Kuala Lumpur. Aku berdiri depan pintu kaca. Rasa jantung macam nak terkeluar. Faris cuba tenangkan aku. Kita cuma tanya, jangan terus tuduh sesiapa. Kami masuk ke pejabat. Resepsionis sambut dengan senyuman sopan. Ada janji temu? Aku tunjuk kad tu. Kami nak jumpa Encik Haris Iskandar. Ini tentang hal pribadi. Resepsionis nampak teragak-agak tapi akhirnya angguk dan tekan interkom. Beberapa menit kemudian, kami dibawa naik ke tingkat atas. Pintu pejabat terbuka. Seorang lelaki berusia lewat 40-an berdiri di tepi tingkap besar, pakai sut gelap. Bila dia berpaling, wajahnya tenang tapi tajam. Kamu siapa? Aku beranikan diri. Saya Aina. Ini Faris. Dia pandang kami berdua lama. Faris? Dia ulang perlahan, nada terkejut. Nama tu. Faris melangkah ke depan. Ya, saya Faris bin Iskandar. Encik kenal nama tu? Lelaki itu diam beberapa saat, kemudian tarik nafas panjang. Sudah tentu saya kenal. Sebab saya yang bagi nama tu. Aku dan Faris serentak terpaku. Apa maksud encik? Faris, kau anak aku. Kata-kata tu jatuh macam halilintar. Faris terkejut, langkahnya goyah. Apa? Tapi, ayah saya Rahim bin Iskandar. Dia baru saja meninggal. Haris geleng kepala. Rahim abang saya. Dia kahwin dengan Maryam. Tapi selepas dia lari dari rumah, saya yang tolong Salmah. Masa tu dia mengandung anak Rahim, aku sayang dia. Aku jaga dia, tapi hubungan kami rumit. Faris lahir tak lama lepas tu. Aku tercengang. Maksud encik? Faris anak hasil hubungan dengan Mak Salmah. Dia tunduk, senyap lama. Ya, tapi bukan hubungan terlarang. Kami rancang nak kahwin lepas Rahim sah bercerai dengan Maryam. Tapi Rahim pergi dulu, dan Salmah tak tahan tekanan. Dia bawa diri dan sembunyikan semuanya. Aku tutup mulut aku, kepala aku berpusing. Dunia terasa kabur. Mak, selama ni dia simpan semua rahsia ni seorang diri. Haris sambung, hari kemalangan tu, aku kebetulan lalu di jalan yang sama. Aku nampak dia jatuh. Aku yang bawa dia ke hospital. Tapi sebelum sempat aku jelaskan apa-apa, dia tak sedarkan diri. Aku pandang dia tajam. Jadi, encik bukan penyebab kemalangan tu? Dia geleng cepat. Bukan. Tapi aku nampak kereta lain langgar dia. Warna hitam, nomor plat separuh tertanggal. Aku cuba kejar tapi gagal. Aku dah lapor pada polis, tapi mereka kata tiada bukti kukuh. Aku dan Faris saling berpandangan. Kereta hitam, aku ulang perlahan. Siapa yang nak bunuh Mak? Haris tunduk. Kemudian keluarkan satu fail dari laci. Ada satu nama. Seorang bekas pekerja Salmah dulu. Masa dia kerja di syarikat keluarga aku. Nama dia Azlan. Aku tanya, apa kaitan dia? Dia pernah dipecat oleh Salmah sebab kes pecah amanah. Lepas tu, dia mula ugut nak balas dendam. Dia tahu banyak rahsia keluarga kami, termasuk tentang kamu berdua. Aku rasa darah aku berderau. Maksudnya, mungkin dia langgar Mak malam tu? Haris angguk. Kemungkinan besar. Keluar dari bangunan tu, kepala aku penuh dengan kemarahan dan rasa takut. Aku pandang Faris. Kita kena cari Azlan. Kalau betul dia dalang semua ni, aku takkan biar dia lepas. Faris angguk tegas. Aku akan tolong. Kita dah kehilangan cukup ramai orang. Aku takkan biar sesiapa sakiti kau lagi. Malam tu aku duduk di bilik hotel. Dari tingkap, aku tengok lampu-lampu kota berkelip. Tapi dalam hati aku, cuma satu bayangan. Wajah Mak waktu dia rebah di jalan, darah membasahi bajunya. Tangan aku menggigil bila aku pegang gambar dia. Wah, Aina janji. Aina akan cari kebenaran.
Aina takkan biar orang yang buat Mi hidup tenang. Di luar, guruh berdentum. Langit hitam seperti hati aku sendiri. Dan dalam diam, aku tahu permainan baru saja bermula. Hati Merah 2 like subscribe kalau nak tahu bila Aina dan Faris jumpa Azlan. Dan rahasia hitam sebenar di sebalik kemalangan Mak Salmah. Hujan malam tadi masih membasahi jalan raya Kuala Lumpur, tapi kami tetap bergerak. Aku dan Faris dalam kereta. Fikiran kami penuh dengan satu tujuan. Mencari Azlan, lelaki yang mungkin bertanggung jawab atas kemalangan Mak Salmah. Faris, kau rasa dia dah tahu kita cari dia? Aku tanya, tangan menggenggam stereng kereta. Faris pandang aku. Mungkin. Tapi kita tak boleh tunggu lagi. Setiap saat berlalu, bukti hilang, jejak hilang. Kita kena bertindak sekarang. Aku mengangguk, hati berdegup kencang. Bayangan Mak jatuh di jalan malam tu muncul lagi dalam kepala aku. Aku tak boleh biarkan sesiapa buat orang yang aku sayang menderita lagi. Kami sampai di kawasan perindustrian lama. Bangunan kosong, dinding penuh grafiti, lampu jalan patah-patah. Faris berhenti kereta. Ini tempat terakhir orang kata dia muncul. Tapi kita kena hati-hati. Dia mungkin berbahaya. Aku ambil nafas dalam, genggam tangan Faris. Kita buat sama-sama. Kami masuk, bunyi kasut kami bergema di lantai konkrit. Bau debu dan cat lama menusuk hidung. Tiba-tiba, dari sudut gelap, muncul bayangan seorang lelaki, Azlan. Matanya tajam, penuh kebencian, senyum sinis. Ah, akhirnya kau datang juga, Aina, katanya, suara dingin. Aku tunggu lama nih. Aku melangkah ke depan. Azlan, kenapa kau buat Mak Salmah macam tu? Kenapa? Dia ketawa sinis. Kenapa? Sebab dia rampas hidup aku. Dia buang aku, dia buang semua yang aku sayang. Dan kalau aku boleh hancurkan dia, aku akan hancurkan semua yang dia sayang. Faris berdiri di sisi aku, tangan mengepal. Kau tak akan lepas, Azlan. Aku janji. Azlan pandang kami, senyum dingin, kemudian tarik sesuatu dari poket, sebatang besi panjang. Kalau kau nak hidup, pergi sekarang. Tapi kalau nak terus cari kebenaran, bersedia untuk hilang semuanya. Hati aku berdegup laju. Aku coba tenangkan diri. Kami tak takut pada kau. Kau yang salah, Azlan. Dia melangkah dekat, aku rasa adrenalin naik. Faris coba hadam, tapi Azlan cepat. Tiba-tiba dia lari ke arah kami. Aku rasa masa perlahan. Aku teringat semua nasihat ayah. Jangan bertindak tanpa rancang. Aku tarik Faris ke sisi, kami menunduk. Kemudian aku ambil batu besar dari lantai dan baling ke arah Azlan. Dia terkejut, terhenti sekejap. Itu cukup bagi Faris untuk taklai dia ke lantai. Hentikan. Kau dah cukup menyakiti orang lain. Faris jerit, suaranya penuh kemarahan. Azlan coba lepaskan diri, tapi Faris kuat. Aku cepat-cepat telepon polis dan laporkan semuanya. Suara siren dari jauh mula kedengaran. Beberapa menit kemudian, polis tiba dan tangkap Azlan. Dia menjerit, marah, tapi tak ada yang peduli lagi. Aku berdiri di hujung, dada aku bergetar. Semua rasa takut, marah, dan sedih bercampur. Aina, kau oke? Faris tanya, tangan dia masih genggam aku. Aku angguk. Ya, tapi hati aku masih berat, sebab semua ini terjadi pada Mak. Kita cuma berjaya tunjukkan keadilan sekarang. Kami duduk sekejap di luar bangunan, hujan mula reda. Aku tarik nafas panjang, pandang langit yang mulai cerah. Mak, kami berjaya. Aina janji, rahasia ni akan aku bawa ke cahaya, dan kau akan aman sekarang. Faris tersenyum lembut. Kau kuat, Aina. Kau tak sendiri. Aku genggam tangannya. Dalam hati aku tahu, perjalanan ni masih belum habis. Ada lagi jawaban yang aku kena cari. Rahasia Mak Salmah sebelum kemalangan tu. Dan apa sebenarnya yang berlaku dalam hidup keluarga kami.
Malam tu, aku buka lagi kotak lama Mak Salmah. Ada satu surat yang aku tak sempat baca sebelum ni. Tulisannya, Aina, jika kau membaca surat ini, kau dah dewasa. Kau kena tahu, kadang-kadang orang yang kita percayai paling dekat juga boleh jadi bahaya. Jangan pernah lepaskan kebenaran walau hati kau hancur. Semua ini untuk kau dan Faris. Aku terdiam lama. Mak Salmah, walaupun dia jauhkan aku dulu, dia nak aku dan Faris selamat. Aku rasa air mata menitis lagi, tapi kali ini disertai rasa bangga dan kuat. Aku tahu, semua pengorbanan dan rahsia Mak Salmah tak sia-sia. Dan aku janji, aku akan pastikan keluarga kami tetap kuat. Selepas Azlan ditangkap, hati aku masih tak tenang. Aku tahu, kemalangan Mak Salmah bukan sekadar dendam biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di sebaliknya. Sesuatu yang Ayah Rahim pernah cuba sampaikan sebelum meninggal. Aku dan Faris balik ke rumah lama Mak Salmah. Semuanya sunyi, bau kopi lama dan perabot kayu yang lusuh masih ada. Aku buka semula kotak rahsia Mak. Ada satu fail yang aku tak sempat tengok sebelum ni, penuh dokumen dan nota kecil. Faris, ini mungkin jawapan yang Ayah maksudkan. Aku kata perlahan. Kami duduk di lantai, buka fail tu satu persatu. Ada resit bank, surat dari syarikat, dan beberapa nota tangan Mak Salmah. Aku baca satu nota, tangan aku bergetar. Aina, jika kau baca ini, ketahui bahwa ada orang dalam keluarga yang tak mahu aku bahagia. Mereka sengaja sabotaj hidupku. Aku takut kemalangan itu akan terjadi, tapi tak sangka ia benar-benar berlaku. Aku pandang Faris. Maksud Mak Salmah, ada orang yang sengaja buat kemalangan tu? Faris mengangguk. Tapi siapa, Aina? Dan kenapa? Aku terus baca fail tu. Ada satu dokumen bank lama, menyebut nama Haris Iskandar, tapi bukan ayah Faris. Ini seorang lagi Haris, saudara jauh, yang pernah berurusan dengan Mak Salmah. Dokumen itu menunjukkan transaksi besar dari akun Mak, dan catatan, pastikan dia hilang, jika gagal, kehilangan besar akan datang. Aku tersentak. Faris, ini bukan kebetulan. Kemalangan Mak memang dirancang. Faris menunduk. Siapa yang ada motif untuk buat ni? Aku ambil semua dokumen, hati berdegup laju. Mak Salmah pernah sebut tentang orang yang dia percayai tapi sebenarnya bahaya. Aku rasa, ini mesti orang yang dekat dengan kita selama ni. Malam tu, aku teringat kata-kata terakhir Ayah. Cari kebenaran tentang kemalangan Salmah, aku faham sekarang. Ayah cuba lindungi kami dari rahsia gelap yang Mak Salmah tanggung. Tapi kenapa baru sekarang terbongkar? Aku pegang gambar lama, Mak Salmah dan aku dipelukan dia. Air mata menitis. Wah, Aina akan pastikan semua rahsia ni terbongkar. Kau boleh aman sekarang. Faris duduk di sisi aku, genggam tangan aku. Kita akan buat, Aina. Kita akan bongkar semua ni, sampai ke akar. Aku tarik nafas panjang. Dan bila kita tahu siapa dalang semua ni, kita takkan biar dia hidup tenang lagi. Keesokan harinya, kami kembali ke pejabat Haris Iskandar untuk minta bantuan. Dia setuju untuk bantu kami selidik transaksi dan catatan lama Mak Salmah. Hasilnya mengejutkan. Satu nama muncul berulang kali. Azim, bekas rakan sekerja Mak Salmah, yang pernah menipu dan cuba ambil alih semua harta keluarga kami. Faris mengangkat kening. Jadi bukan Azlan seorang, tapi Azim yang rancang semua ni. Aku mengangguk. Dan dia gunakan Azlan sebagai kaki tangan. Dia tahu Azlan dendam, jadi dia manipulasi Azlan untuk buat kemalangan. Hati aku berdegup kencang. Semua puzzle mulai tersusun. Mak Salmah bukan mati karena kebetulan, tapi karena perancangan jahat Azim yang nak hancurkan hidup kami. Malam itu, aku duduk termenung. Lampu malam di rumah Ayah memantulkan bayangan panjang. Aku tahu, masa depan kami masih penuh cabaran. Tapi aku bertekad, aku akan pastikan semua yang buat Mak Salmah menderita akan menerima balasan mereka.
Ma, Aina takkan berhenti. Janji Aina, keadilan akan kau dapat. Faris duduk di sebelah aku. Kita kuat, Aina. Dan kita takkan biar sesiapa musnahkan keluarga ni lagi. Aku tarik nafas dalam, rasa tekad kuat dalam hati. Semua yang Mak Salmah lalui, semua rahsia yang dia simpan, kini menjadi kekuatan kami. Dan esok, kami akan mula rancang langkah terakhir untuk bongkar Azim dan semua kebenaran gelap yang tersembunyi selama ini. Hati Merah 2 like subscribe untuk menyaksikan bagaimana Aina dan Faris menuntut keadilan. Dan rahsia terakhir Mak Salmah akhirnya terbongkar. Pagi itu, langit Kuala Lumpur kelihatan tenang. Tapi dalam hati aku, badai masih bergelora. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana aku dan Faris akan berdepan dengan Azim, lelaki yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang dan merancang segalanya. Faris, kau dah pasti dengan rancangan ni? Aku tanya, mata menatap jauh ke depan. Faris mengangguk perlahan. Kita dah cukup bukti, Aina. Semua transaksi, semua surat, semua jejak, semua tunjuk ke arah dia. Sekarang tinggal satu saja. Tunjuk pada dunia siapa dia sebenarnya. Aku genggam fail di tangan. Dalam hati, aku bisik pelan, Mak, ini untuk kau. Kami sampai di bangunan syarikat lama keluarga kami, tempat Azim masih bekerja sebagai pengarah keuangan. Sebaik masuk, mata semua orang tertumpu pada kami. Aku boleh rasa detik-detik tegang bila langkah kami bergema dalam lobi. Seorang pembantu cuba halang kami, tapi Faris tunjuk kad peguam. Kami datang atas urusan rasmi. Tolong beritahu Encik Azim, kami dah tunggu cukup lama. Pintu pejabat terbuka, dan di dalamnya, Azim duduk dengan senyum sinis, seperti dah tahu kami akan datang. Aina, akhirnya kau datang juga. Aku tahu kau akan sampai ke tahap ni. Aku melangkah ke depan. Kau rosakkan hidup kami, Azim. Kau bunuh Mak Salmah. Semua ni sebab tamak kau. Dia ketawa kecil, tenang, tapi matanya dingin. Aku tak bunuh siapa-siapa, Aina. Kemalangan berlaku setiap hari. Kau cuma cari kambing hitam untuk salahkan. Faris meletakkan fail di atas meja. Ini bukti. Semua pemindahan wang, ugutan terhadap Azlan, dan dokumen palsu yang kau cipta. Semua dah kami serahkan pada polis. Azim terdiam. Wajahnya berubah, mula tegang. Kau tak tahu apa yang kau buat, Faris. Dunia ni bukan tempat untuk orang jujur. Kau fikir kebenaran akan selamatkan kau? Dunia ni milik mereka yang berani kotor tangan. Aku melangkah lebih dekat. Kau salah. Dunia ni mungkin kotor. Tapi orang macam Mak Salmah yang bersih hati masih wujud. Dan aku anak dia. Aku akan teruskan perjuangan dia. Dalam sekelip mata, pintu pejabat terbuka, dan 2 anggota polis masuk. Encik Azim, Anda ditahan karena terlibat dalam sabotaj dan kemalangan yang menyebabkan kematian Puan Salmah. Azim bangun, cuba menahan, tapi tak mampu. Dia pandang aku dengan mata merah, penuh dendam. Kau fikir kau menang, Aina? Dunia takkan ingat orang baik macam kau. Aku balas tenang. Tak apa. Asalkan Mak dapat keadilan, aku dah menang. Dia dibawa keluar, dan suasana pejabat sunyi. Faris pandang aku, senyum kecil. Habis sudah, Aina. Mak boleh tenang sekarang. Aku tarik nafas panjang, air mata menitis tanpa sedar. Semua beban rasa jatuh perlahan. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di pusara Mak Salmah. Langit biru lembut, angin sepo-sepo menyapa wajah aku. Aku letakkan sejambak bunga putih di atas tanah merah itu. Mak, akhirnya, semuanya dah selesai. Orang yang buat Mak menderita dah terima balasan. Aina minta maaf sebab ambil masa lama untuk percaya pada kebenaran. Tapi Aina tahu, Mak tetap sayangkan Aina walaupun Mak tak tunjukkan. Aku tunduk, senyum sambil menangis. Aina dah maafkan semuanya, Mak. Dan Aina akan terus hidup dengan kenangan Mak.
Faris datang dari belakang, letakkan tangan di bahu aku. Kita dah berjaya, Aina. Sekarang masa untuk kita mulakan hidup baru. Bukan dengan dendam, tapi dengan harapan. Aku mengangguk perlahan. Ya, hidup baru, tapi dengan nama yang sama. Nama yang Mak tinggalkan, sebagai kekuatan. Kami berdua berdiri lama di situ, biarkan angin membawa semua rasa duka pergi. Di langit, awan terbuka, cahaya matahari jatuh lembut ke atas pusara Mak Salmah, seolah-olah dia senyum dari syurga. Mak, Aina sayang Mak, sampai bila-bila. Patah hati tamat. Hati Merah 2 like subscribe kalau kau rasa cerita Aina Mak Salmah ni menyentuh hati. Kisah tentang kehilangan, pengkhianatan, dan kasih sejati seorang ibu yang tak pernah mati walau jasadnya pergi.